Para penonton dan mati sekalian, kita meneruskan dalam Aura 13 bersama dengan sahabat kita kat di sini bernama saudara Zahrin, saudara Zahrin yang sudah 40 tahun berkecimpung dalam politik, iaitu dalam politik UMNO. Memanglah ada keluar dan masuk dan sebagainya, iaitu semua sudah history, sudah menjadi satu sejarah. Tapi saya nak pergi tadi kepada yang terakhir sebelum kita break tadi, ialah bahawa dari segi Cik Zahrin sendiri, personality yang ada di depan saya, akhlak yang ada di depan saya sungguh tertawan dengan akhlak itu. Apa dia misalnya dikatakan tentang dia tidak memburu projek. Ada projek pun kalau dia berkuasa, projek itu kalau misalnya anaknya minta katakanlah projek itu, dia akan menilai sama ada adil tak adil, amanah tak amanah untuk diberikan kepada anak. Kemudian tu takut dosa. Ini satu konsep. Takut dosa dan ketakut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep ini sebenarnya very powerful. Sangat-sangat penting, sangat-sangat baik, sangat-sangat agung. Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, Cik Zahrin, macam mana nak tanamkan? Dah 60 tahun lebih umur UMNO, tetapi di akhir-akhir ini dibandingkan dulu, UMNO dulu. Bandingkan UMNO zaman-zaman Tengku, zaman Tun Abdul Razak, zaman Tun Mahathir dan zaman-zaman yang berikutnya lah. Kita dapati perkembangan-perkembangan ini. Dan perkembangan ini ada kaitan langsung dengan amanah tidak amanahnya kepimpinan yang ada. Itu sebab saya nak beritahu. Saya waktu duduk Jawatankuasa UMNO bahagian tahun 73, umur saya 21 tahun. Dan saya masa itu berjawatan office boy. Dibawa oleh Yang Mulia Raja Noncik Raja Ishak, masa itu Speaker Dewan Negeri Selangor, untuk menyertai UMNO ni, dan saya menghadapi banyak kursus perkaderan. Dan kebetulan saya rajin untuk menghadiri kuliah-kuliah ataupun kursus-kursus politik ini, termasuk dengan Puak Kiri. Macam saya berguru dengan Ahmad Bustamam, dengan Pak Sako. Jadi sebagai seorang ahli politik, saya mempunyai ideologi. Ideologi saya itu termasuk kepada Islam itu sendiri. Dan saya berpegang kepada prinsip itu. Jadi masalah di dalam UMNO dan juga mentaliti yang ada pada orang Islam ini menganggap mati itu akan dapat pahala itu akan dapat waktu mati. Tetapi saya menilai bahawa pahala itu dapat waktu hidup. Contohnya kesihatan, ini pahala. Saya sihat sekarang dengan usia 61 tahun, tak pernah masuk hospital, begitu juga anak-anak saya, ialah kerana pahala yang dibagi oleh Tuhan waktu saya hidup. Dan kadang-kadang saya insaf. Saya bersyukur dengan sikap kejujuran, keikhlasan saya untuk menolong rakyat. Macam satu yang terbaru ni, ada seorang ibu beritahu anak dia telah ditahan oleh imigrasi Indonesia. Saya bantu dengan menggunakan hubungan saya yang rapat dengan Pejabat Perdana Menteri dan juga Datuk Aziz Rahim. Balangnya Pejabat Perdana Menteri tak dapat respon, tetapi Datuk Aziz dapat melakukannya dan 24 jam budak tu balik. Jadi kita kena kerja yang kadang-kadang saya ketawa. Minta maaf Datuk, jangan saya kata menyindir atau sebagainya. Saya ketawa bila orang kata saya nak lillahi ta'ala itu. Jadi apabila dia sebut lillahi ta'ala tu, dia faham tak apa benda itu. Jadi kadang-kadang saya, apabila orang berkata dia lillahi ta'ala, saya agak, kerana lillahi ta'ala tak payah ada sebutan. Pada saya lah. Saya tak akan beritahu orang yang saya buat ni Datuk kerana lillahi ta'ala, tak ada. Saya diam. Jadi konteksnya sekarang berubahnya UMNO ialah kerana saya bersetuju dengan Datuk dan juga serangan-serangan daripada puak-puak PAS bahawa UMNO ini pemimpinnya dan ahlinya lari dari jiwa Islam itu. Dan ini akan merosakkan UMNO di masa depan. Okey, saya nak pergi sekarang ni kepada satu segmen tajuk yang lain sikit, Cik Zahrin. Okey, pada Cik Zahrin berdasarkan realiti politik sekarang, berdasarkan politik 4-5 tahun yang akan datang, berdasarkan politik 10 tahun yang akan datang, apa artinya pemilihan 2013 ini? Saya pegang kepada prinsip yang diberi oleh Soekarno. Kerana saya pun jenis banyak membaca buku. Pemimpin itu tidak dibina oleh dirinya sendiri. Pemimpin itu dibina oleh pengikutnya. Saya nak menyertai majlis tertinggi UMNO ini untuk membina pemimpin. Untuk meluruskan pemimpin supaya dia jangan menyimpang. Umpamanya sekarang pemimpin yang ada ialah Datuk Seri Najib. Dia yang berkuasa. Saya pernah beritahu pada kawan-kawan saya dan malah pada Perdana Menteri sendiri bahawa untuk berjuang untuk agama, bangsa dan negara secara global, secara besar saya tak mampu.
Untuk diri saya mampu. Hanya setakat apa yang boleh aku. Tetapi yang berkuasalah terpaksa melaksanakannya. Perjuangan untuk bangsa, agama dan negara. Kalau orang di bawah kata itu, kita boleh kecakap itu cakap lawak. Tak ada apa-apa. Sebab tak ada kuasa. Jadi isu yang patut dilakukan oleh UMNO sekarang, dalam keadaan sekarang ini, ialah membina pemimpinnya. Tetapi UMNO sekarang, yang duduk membina pemimpin itu ialah majlis tertinggi. Yang mengandungi 40 orang. Kalau semua majlis tertinggi 30 orang itu yang berjawatan, yang takut dibuang, seorang yang korup, yang menyeleweng, yang cacat, bagaimana dia nak menegur pemimpin? Kalau dia sendiri pun takut. Jadi dia kerana ada kekuatan kewangannya, mungkin ada kekuatan label menterinya, dia berada di situ. Jadi saya duduk di sini untuk yang seperti kata Datuk tadi lah, untuk nak merubah, untuk memberi pandangan. Sebab saya tidak ada kepentingan sama ada dengan Perdana Menteri dan saya. Dan dari segi apa pun. Hanya pada saya ada satu garis bahawa Perdana Menteri bermula daripada ahli UMNO sama seperti saya. Hanya takdirnya dia boleh jadi Perdana Menteri, saya tidak. Tetapi kita sama-sama nak membina UMNO ini menjadi sebuah parti yang kuat dan kokoh. Ini maksud.